Baik, kita terus ke perkembangan COVID-19. Ketika ini, kebimbangan seluruh negara tertumpu kepada varian baru, varian Omicron. Susulan itu, kebanyakan negara sudah melaksanakan beberapa langkah pencegahan termasuk sekatan kemasukan pengembara dari beberapa negara dan menguatkuasakan larangan lain. Di Malaysia pula, sekatan pengembara akan dilaksanakan. Namun, adakah keperluan untuk kemaskini protokol kesihatan lain? Untuk mengulas lanjut, kita terus bersama pakar kesihatan awam, Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junaid. Syed Junaid, selamat tengah hari, Prof. Selamat tengah hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof, pertama sekali melihat kepada keadaan ketika ini, apakah kita perlu kemaskini protokol kesihatan kita susulan penularan varian baru yang dikatakan sangat bahaya? Pendapat Prof? Ya, varian baru iaitu Omicron yang baru dikenal pasti dalam saya kira dalam masa seminggu yang lalu. Strain ini merupakan satu strain yang dikhawatiri mempunyai kadar jangkitan yang lebih tinggi walaupun belum lagi dibuktikan. Namun begitu, saya rasa apa tindakan yang sedang dilakukan di peringkat internasional sekarang, terutama oleh WHO, adalah untuk mendapatkan lebih banyak maklumat sama ada varian ini adalah varian yang mempunyai kadar infektiviti yang tinggi ataupun adakah ia akan menyebabkan kadar kematian yang lebih tinggi daripada golongan yang lebih berisiko. Sementara menunggu maklumat yang lebih terperinci, saya rasa apa yang kita harus lakukan adalah kita perkemaskinikan langkah-langkah pencegahan yang sedang dilakukan di dalam negara, terutama sekali apabila kita rancak untuk membuka ekonomi. Misalnya kita baru melaksanakan beberapa VTL, ya, Vaccinated Travel Lane dan sebagainya. Jadi saya rasa ini perlu dijalankan dengan dikemaskinikan. Pastikan supaya mereka yang hadir atau menggunakan laluan ini benar-benar datang daripada negara-negara yang kita sudah tentukan, dan banyak negara di dunia mengambil langkah mengelakkan untuk mendapatkan mereka yang datang daripada negara-negara Afrika. Kita tahu masalah di Afrika adalah kerana kadar vaksinasi yang agak rendah. Ini merupakan satu sebab mengapa penyakit tadi merebak dengan begitu lebih luas di sana, tidak dikesan dengan baik dan pada masa yang sama menyebabkan timbulnya varian baru. Bagi kita di negara kita, saya rasa apa yang perlu kita lakukan, teruskan usaha untuk memastikan bahawa aktiviti pencegahan terutama sekali menggunakan mask atau penutup muka, dan juga pada masa yang sama kita harus melakukan penjarakan sosial dan mengurangkan pengelompokan ahli masyarakat kalau tidak diperlukan. Ini harus kita teruskan terutama dalam senario sekarang ini. Kita harap tidak berlaku gelombang seterusnya. Kalau berlaku gelombang seterusnya disebabkan oleh varian ini dan kalau terbukti varian ini lebih efektif, maka ia merupakan satu petanda yang tidak baik untuk negara kita, terutama sekali dalam usaha untuk merancakkan kembali ekonomi yang sedia kita ada sekarang. Namun begitu, saya rasa ahli masyarakat harus berwaspada dan sentiasa mengikut arahan dan juga guideline yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Ya, Prof, benar ketika ini masih belum ada maklumat lanjut berkenaan berapa pantas varian ini sebenarnya boleh menular. Namun pada peringkat awal ini kita nak rujuk kepada apa yang berlaku sebelum ini. Varian Delta misalnya, apa mungkin pengajaran yang boleh kita pelajari sebelum terlambat? Ya, varian Delta merupakan satu varian yang mempunyai infektiviti yang agak tinggi. Sekemungkinan juga kita mempunyai ciri yang sama untuk Omicron ini. Namun begitu, varian Delta tidak mempunyai kadar kematian ataupun tidak mempunyai kadar fatality yang lebih tinggi dibandingkan dengan kadar-kadar membandingkan dengan varian-varian yang lain. Tetapi mereka yang mempunyai risiko tinggi mempunyai kemungkinan untuk mendapat jangkitan yang lebih berbahaya adalah besar. Jadi kita harus hati-hati. Yang jelas adalah tindakan yang dilakukan oleh kebanyakan daripada negara untuk menangani Delta varian nampaknya berkesan, walaupun ada beberapa negara terutama negara Eropah yang menunjukkan peningkatan kes pada waktu sekarang. Terutama sekali kalau di Eropah sekarang bulan 12 yang akan datang ini dan bulan Januari merupakan waktu musim sejuk, dan kita khawatir apabila berlaku mungkin cuaca yang sejuk dan sebagainya ini boleh menyebabkan kemungkinan lebih banyak jangkitan dapat berlaku, terutama sekali apabila ahli masyarakat agak leka menyambut perayaan Christmas dan sebagainya di negara-negara Eropah ini menyebabkan peningkatan kes.
Jadi saya rasa kita harus hati-hati. Pada masa yang sama kita akan tindakan untuk terus mengenal pasti virus yang ada yang masuk ke negara kita melalui jujukan genom dan sebagainya. Ini harus kita teruskan supaya kita dapat memantau. Saya dipahamkan bahawa ada kes sudah pun ditemui di Hong Kong. Kalau itu benar, ini bermakna cepat sekali virus tadi beredar, bergerak dari satu negara ke negara lain disebabkan oleh mobiliti ahli masyarakat yang begitu tinggi di saat negara-negara membuka ekonomi mereka. Dalam masa yang sama juga, Malaysia sedang memperhebatkan program vaksin penggalak ataupun booster shot. Adakah Prof melihat akan ada lagi satu booster shot ataupun dos penggalak selepas ini memandangkan mutasi varian COVID-19 ini sudah berkembang kepada virus baru iaitu virus Omicron? Ya, ini bergantung kepada kajian yang sedang dijalankan sama ada varian Omicron ini yang mana di segi teknikalnya dikatakan berlaku perubahan kepada spike protein. Apabila berlaku perubahan dalam spike protein ini bermakna kadar jangkitan lebih tinggi, tetapi ini tidak bermakna perubahan ini akan memberi kesan dari segi keberkesanan vaksin. Kalau sekiranya dibuktikan bahawa vaksin yang kita ada sekarang ini berkesan terhadap Omicron sama seperti varian Delta, maka tidak perlu dikhawatiri untuk menjalankan melalui booster yang selain daripada booster ketiga yang sedang kita adakan sekarang. Jadi saya rasa ia bergantung banyak kepada informasi yang perlu kita dapatkan dengan lebih terperinci tentang behavior daripada virus yang baru ini. Kalau sekiranya dibuktikan ianya sensitif kepada vaksin yang sudah ada, maka kita harus teruskan usaha yang kita adakan, memberikan dos yang ketiga dan mungkin tidak perlu memikirkan pada masa sekarang untuk dos-dos ataupun penggalak yang seterusnya. Prof, akhir sekali ya, dalam kita berjaga-jaga mengenai virus Omicron ini, kebanyakan negara-negara di Eropah sudah melakukan sekatan ke atas negara mereka, melakukan semula perintah berkurung. Adakah apabila berlakunya adanya lonjakan kes dalam negara kita, perlunya kita melakukan satu sekatan yang sama seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain untuk beberapa tempoh, mungkin 2 hingga 3 minggu, pendapat Prof? Ya, kalau kita lihat Eropah untuk sama sekali baru dalam beberapa jam yang lepas, kerajaan United Kingdom telah membuat pengumuman mengenai kuarantin yang ditambah kepada 10 hari dan sebagainya. Mereka khawatir kes ini akan terus meningkat. Sebenarnya suasana di Eropah ini bukan saja disebabkan oleh Omicron ini, tetapi kes memang sudah menunjukkan peningkatan dalam 2-3 minggu sebelum daripada dilihat ataupun dideteksi dikesan Omicron ini. Jadi saya rasa kalau di negara kita kalau boleh cuba mengelakkan daripada melakukan sekatan yang akan datang, sekatan-sekatan seterusnya, kerana ini akan melembabkan ekonomi dan memberikan kesan negatif kepada pendapatan ahli masyarakat. Seelok-eloknya kita lihat dulu dengan terperinci apakah ciri-ciri khusus daripada Omicron ini dan jangan panik. Kalau kita panik terus menutup semua aktiviti-aktiviti ekonomi kita, ini akan memberikan kesan yang amat berat amat besar kepada sistem ekonomi negara. Ya, baik, terima kasih Profesor Datuk Dr. Syed Mohamed Al-Junid Syed Junid, pakar kesihatan awam, dalam mengulas mengenai penemuan varian Omicron dan mungkin tindakan susulan yang perlu diambil negara.